Ini anak saya, Amirah, yang berusia 7 tahun. Sebelum ini, dia merupakan seorang yang cergas dan sihat. Dia menjalani kehidupan seperti kanak-kanak normal. Apabila doktor memberitahu kami yang Amirah mengidap penyakit leukemia, kami tergamam. Di dalam fikiran terbayang bagaimana kehidupan yang terpaksa dia lalui selepas ini. Dalam usia yang muda, Amirah telah menjadi salah seorang daripada ratusan rakyat Malaysia yang dikesan mengidap leukemia setiap tahun. Penyakit leukemia merupakan penyakit kanser darah di mana pertumbuhan sel darah putih dalam darah dan sumsum tulang berlaku secara tidak normal. Penyakit ini boleh berlaku di semua peringkat usia, tak kira muda atau tua. Masa itu, kami mula bimbang akan masa depan dia. Ialah, kami tak tahu sama ada penyakit ini boleh dirawat ataupun tidak. Berapa lama masa yang dia ada untuk hidup. Macam-macam perkara yang bermain di fikiran kami. Pada waktu itu, kami betul-betul risaukan keadaan Amirah. Memandangkan Amirah tidak mempunyai adik-beradik, doktor ada memberitahu kami yang Amirah boleh diselamatkan melalui kaedah pemindahan sel stem yang diambil dari penderma sukarela. Tuhan sahaja yang tahu betapa gembiranya kami mendengar bahawa Amirah masih mempunyai peluang untuk hidup. Walaupun kami tidak pernah tahu tentang pemindahan sel stem ini, namun inilah ikhtiar yang kami perlu usahakan bagi memastikan Amirah sembuh dari penyakitnya. Dengan adanya penderma yang sihat seperti anda, maka kami dapatlah menyelamatkan pesakit leukemia seperti Amirah. Dan anda sebenarnya berpeluang untuk membantu mereka. Rawatan penyakit leukemia melibatkan kemoterapi dan atau radioterapi. Dan di dalam kes-kes tertentu, pesakit akan menjalani proses pemindahan sel stem. Pendermaan sel stem hanya akan dilakukan sekiranya penderma mempunyai sel stem yang sepadan dengan pesakit. Terdapat dua cara pendermaan sel stem, iaitu melalui salur darah peripheral ataupun dari sumsum tulang. Berdasarkan statistik dari WHO, pada tahun 2000 di seluruh dunia terdapat 256,000 orang yang terdiri daripada kanak-kanak dan dewasa mengidap penyakit leukemia dan 209,000 daripadanya telah mati. Di Malaysia, bilangan pesakit yang dikesan mengidap penyakit leukemia juga terus meningkat setiap tahun. Bagi menangani masalah ini, Malaysian Stem Cell Registry telah ditubuhkan pada bulan Disember tahun 2000 dengan kerjasama Institut Penyelidikan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Kanser Nasional atau MAKNA. MSCR merupakan satu pangkalan data berkomputer yang menyenaraikan sukarelawan penderma sel stem di dalam negara ini untuk rujukan institusi-institusi perubatan di dalam dan luar negara. Misi penubuhannya adalah untuk mengumpul data penderma sukarela sel stem dan menyenaraikannya di dalam pangkalan data berkomputer bagi membantu pesakit-pesakit yang boleh dirawat dengan kaedah ini. MSCR merupakan sebuah pusat rujukan bagi pakar-pakar perubatan di Malaysia dan seluruh dunia bagi mendapatkan sampel penderma sel stem yang boleh digunakan. Individu yang berumur 18 tahun sehingga 50 tahun, sihat dan bebas daripada penyakit berjangkit atau kronik boleh menjadi ahli daftar MSCR. Sebelum mendaftar sebagai ahli, sesi taklimat atau penerangan berkenaan MSCR akan diberikan secara perseorangan atau berkumpulan. Setelah selesai sesi taklimat dan soal jawab berkenaan MSCR, individu yang berminat boleh mendaftar dengan MSCR dengan cara mengisi borang soal selidik kesihatan dan maklumat peribadi. Tanda tangan sukarelawan juga diperlukan. Setelah itu, 10 ml darah akan diambil untuk ujian. Ujian darah untuk penjenisan sel darah putih akan dijalankan di Institut Penyelidikan Perubatan. Ujian ini dikenali sebagai Human Leukocyte Antigen Typing menggunakan kaedah terkini iaitu Polymerase Chain Reaction.
Keputusan ujian penjenisan sel darah putih dan maklumat penderma sel stem akan disimpan di dalam pangkalan data berkomputer di IMR. Di Malaysia, peningkatan bilangan penderma yang berdaftar dengan MSCR dapat dilihat setiap tahun di sekitar 1,000 sehingga 1,500 orang, dan sehingga bulan September tahun 2011, jumlah penderma MSCR adalah melebihi 18,000 orang. Namun, jumlah penderma ini masih rendah jika dibandingkan dengan populasi penduduk Malaysia, dan peluang untuk mendapat penderma yang sesuai adalah rendah. Untuk meningkatkan peluang itu, kita memerlukan sokongan orang ramai untuk mendaftar di dalam daftar MSCR. Proses pemandanan sel stem memerlukan pengenalpastian jenis protein tertentu yang terdapat di atas permukaan sel darah putih. Protein ini dikenali sebagai Human Leukocyte Antigen atau HLA. Kesepadanan sel stem berlaku apabila kesemua 6 jenis HLA didapati sama di antara pesakit dan penderma. Apabila penderma mempunyai sel stem yang sepadan dengan pesakit, darah akan diambil untuk pengesahan ujian. Selepas itu, satu sesi kaunseling dan pemeriksaan kesihatan akan dijalankan oleh pakar perubatan hematologi untuk memastikan penderma sel stem memahami keseluruhan proses pendermaan serta sihat tubuh badan. Setelah selesai kesemua proses tersebut, darah penderma akan diambil menggunakan mesin apheresis, di mana darah akan dikeluarkan dari lengan kiri untuk proses pengasingan sel stem. Komponen darah yang tidak diperlukan akan dikembalikan semula melalui lengan kanan. Setelah melalui proses pemindahan sel stem yang tidak menyakitkan, terutamanya bagi seorang kanak-kanak, Amirah kini sembuh dan boleh menjalankan kehidupan seperti biasa. Gelak tawanya yang riang kembali memenuhi ruang kehidupan kami sekeluarga. Kami sedar betapa besarnya peranan seorang penderma yang prihatin, dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendaftar secara sukarela untuk menjadi penderma di MSCR. Sumbangan anda semua tidak ternilai. Sebagai seorang doktor, saya berharap agar rakyat Malaysia akan lebih prihatin dan menyedari akan kepentingan menderma sel stem, dan semoga selepas ini lebih ramai yang akan tampil ke hadapan dan mendaftar sebagai penderma. Tindakan anda bukan saja dapat meningkatkan lagi peluang untuk mencari penderma yang sepadan, malah ianya akan dapat membantu dalam proses rawatan penyakit leukemia dan memberi harapan kepada pesakit-pesakit yang memerlukan bantuan. Mungkin satu hari nanti kita juga akan memerlukan bantuan dari penderma-penderma ini.